Okay, recording on. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Indah bermalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Dr. S. Hashimawati binti Zainal, PK tingkatan 6, Sekolah Tinggi Keluang, Saudari Nur Hamizah binti Hamzah, Saudara Beckham Markamhan merupakan panel kita pada hari ini, barisan rakan-rakan guru dan barisan para pelajar semester 1 dan 2 Sains Sosial. Selamat datang ke program iCan hari ini dan terima kasih kerana kita dapat bersama-sama menimba ilmu, berkongsi maklumat pada petang ini. Baiklah. So program kita hari ini diberikan nama iCan adalah merupakan, kalau dalam bahasa Melayu kita boleh katakan saya boleh. So kalau kita pecahkan can itu, C adalah control, di mana kita mahukan para pelajar ni boleh mengawal selia diri dia supaya mencapai kejayaan setiap semester yang akan mereka lalui. Dan A adalah aim. Bagaimana mereka nak aim, nak target, apa yang sepatutnya harapan para ibu bapa, harapan guru-guru dan diri sendiri untuk mencapai STP yang cemerlang. Dan N adalah needs. Apakah keperluan needs itu yang mereka perlu untuk mereka susun atau rancang supaya mereka dapat mencapai kejayaan yang cemerlang pada STPM di akhir nanti. Itu sebab kenapa program iCan itu dijalankan untuk meningkatkan kesediaan diri, meningkatkan motivasi diri dan menyusun strategi-strategi dan teknik bagi mencapai kecemerlangan yang terbaik bagi semua pelajar. Jadi pada hari ini, kita akan bersama-sama menimba ilmu, berkongsi ilmu dengan ahli panel kita. So, kalau pergi Tanjung Keramat, batu berat jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. So bagi memberkati program kita, dengan ini saya mempersilakan Saudara Muhammad Haziq Husaini bin Muhammad Noor dari SS1 semester 1 untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Guru-guru dan para pelajar yang beragama Islam diminta berdarah tangan bagi mengamirkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berbaktikanlah dan rahmatikanlah perjalanan majlis iCan pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekal semangat. Semoga dengannya kami mampu menepati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam waktu petang yang sangat cerah dan baik cuacanya. So diharap para hadirin dapat mengisi link kehadiran yang telah diberikan di bahagian chat. Okey. So bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. So dengan ini majlis menjemput
yang berusaha Dr. Hashimah Wati binti Zainal, PK tingkatan 6 untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Puan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis dan juga moderator pada petang ini Puan Hajah Hasjazura binti Hassan. Terima kasih atas kehadiran dua panel kita pada petang ini, iaitu saudara Beckham Mak Kahan dan juga saudari Nurhamiza Hamzah kerana sudi bersama-sama kita kembali ke Sekolah Tinggi Keluang untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga mungkin berkongsi tips bagaimana untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Saya juga nak ucapkan tahniah kepada unit bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan AJK pelajarnya yang saya dimaklumkan adalah pelajar PRS dan juga SLB Sekolah Tinggi Keluang kerana berjaya melaksanakan program ini pada petang ini. Tahniah. Baik, pelajar-pelajar sekalian kalau saya boleh perkenalkan Beckham dan juga Nurhamizah. Mereka ni adalah dua contoh terbaik pelajar cemerlang Sekolah Tinggi Keluang. Bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi cemerlang dari segi sasiah. Dan saya berharap program seperti ini, program ICAN dapat memotivasikan anda semua bagi terus supaya anda dapat berusaha keras, berusaha lebih bersungguh-sungguh. Saya secara peribadi amat mengenali dua orang pelajar ni sebab mereka ni jenis yang suka mendampingi guru-guru, amat menghormati guru-guru dan juga saya rasa semua guru di Sekolah Tinggi Keluang amat menyenangi mereka. Dan di sinilah sebenarnya yang selain daripada kecemerlangan akademik, keberkatan dari guru-guru, keberkatan daripada ibu bapa, keberkatan daripada rakan-rakan. Itu juga adalah salah satu faktor pada kecemerlangan. Jadi kita perlu ada motivasi untuk belajar. Itu kita maklum. Semua orang perlu ada motivasi. Bila kita tak ada motivasi, kita memang susah untuk meneruskan apa yang kita nak capai. So untuk kita belajar, kita boleh belajar dari melihat kejayaan orang-orang di sekeliling kita. Sebagai contoh program pada petang, program ICAN. Bagaimana nanti kamu boleh berkongsi, apakah tips, apakah resepi kejayaan Hamizah, apa resepi kejayaan Beckham. Jadi kita mencari sumber inspirasi dari kejayaan orang lain untuk kita motivasikan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu tahu apa potensi diri kita dan tahap kemampuan kita untuk kita letakkan satu matlamat yang realistik. Jadi akhir kata saya tutup dengan satu kata-kata, excellence is not being the best, but excellent means doing your best, doing your very best. Itu yang penting. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hashimah Wati di atas ucapan aluan tadi. So sangat jelas bahawa kita memerlukan satu inspirasi bagi mencapai suatu kejayaan. Okey. Jadi sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, izinkan saya lah untuk memperkenalkan ahli panel kita. Yang pertama iaitu saudara Beckham Mak Kahan yang merupakan pelajar tingkatan 6 2020 di mana beliau dulu merupakan bekas pelajar sekolah menengah Jalan Mengkibul. Okey. So kemudian beliau menyambung tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Keluang dalam aliran sains sosial iaitu di bahagian pakej sejarah. So keputusan beliau pada semester 1 mendapat 3.85, semester 2 mendapat 3.85 juga, semester 3 mendapat 3.75 dan keseluruhan beliau telah mencapai satu kejayaan yang sangat membanggakan diri beliau dan juga semua orang sekolah 4.00. Itu adalah kejayaan yang sangat baguslah. Dan kemudian beliau bercita-cita sebagai pegawai inspektor polis. Jangan disangka nampak pegawai tu kat situ kan. Okey. So semoga Beckham akan mencapai cita-cita beliau lah. Okey. Seterusnya panel kita yang kedua iaitu saudari Nurhamizah binti Hamzah. Okey, beliau juga merupakan pelajar tingkatan 6 Sekolah Tinggi Keluang yang merupakan pelajar aliran sains sosial tetapi mengambil pakej bahasa Melayu dan bekas pelajar tingkatan 5 SMK Paluh. Okey. So pada semester pertama beliau mendapat 3.67, semester 2 3.59, semester 3 3.42 dan keseluruhan STPM akhirnya beliau mencapai 3.92.
Okey, bukan senang, bukan mudah untuk mencapai kejayaan yang begitu. Memang banyak cabaran, banyak dugaan yang perlu mereka tempuhi. Mereka tabah, mereka sabar, mereka fokus dan akhirnya itulah kejayaan bagi mereka. Dan beliau bercita-cita untuk menjadi seorang penganalisis ekonomi ataupun pegawai harta tanah. So semoga cita-cita saudara Beckham dan saudari Hamizah berjaya. Okey, insya-Allah. So jadi saya mengharapkan para pelajar yang berada dalam program kita hari ini dapat mengambil input-input yang akan mereka berkongsi. Apakah respi-respi, apakah tip-tip untuk mencapai kejayaan itu bukannya mudah. Jadi sekiranya ada soalan yang hendak ditanya, sama ada boleh tulis dekat bahagian chat ataupun boleh terus kita buka mic dan tanya kepada ahli panel pada sesi soal jawab nanti. Okey. So jadi tanpa berlengah masa, saya mulakanlah dulu dengan saudara Beckham untuk berkongsi bagaimanakah pengalaman beliau belajar secara dua keadaan. Betul kan? Sebelum pandemik dan sewaktu pandemik. Bagaimanakah pengalaman dan apakah yang saudara Beckham nak kongsi kepada para pelajar SEM 1 dan SEM 2 Sains Sosial? Dipersilakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zura dan Cikgu Dr. Hashimah. Bagi saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang, kita haruslah rajin baca sebab dalam aliran sejarah ni, dalam package yang saya ambil ni ialah sejarah, PA, pengajian perniagaan dengan ekonomi. Kebanyakan subjek yang dalam aliran ni adalah untuk hafal. Jadi ramai pelajar yang akan tanya saya mengapa untuk dapat, bagaimana untuk dapat keputusan yang cemerlang dalam subjek-subjek yang hafal, terutamanya subjek sejarah. Terlebih dahulu subjek sejarah ni terdiri daripada 3 semester dan kalau cakap nak hafal memang susah nak hafal. Jadi bagi pengalaman saya untuk skor dalam subjek ni bukan hanya nak hafal. Kita kena fahamkan terlebih dahulu setiap subtopik dan topik yang diberi keutamaan terutamanya bagi cikgu daripada Cikgu Razi. Jadi sebabkan terdapat banyak subjek dan banyak benda yang kena hafal. Jadi kalau boleh para pelajar dinasihati untuk membuat nota kecil. Terutamanya bagi subtopik yang penting dan akan diberi keutamaan. Dan bagi subjek lain seperti subjek perniagaan juga terdapat banyak idea-idea utama yang harus dihafal. Jadi untuk hafal tu, para pelajar tidak sepatutnya hanya baca saja. Haruslah sentiasa tuliskan idea-idea utama pada nota kecil dan sentiasa rujuk nota kecil. Sebab kalau sentiasa rujuk kepada buku yang tebal, memang susah nak hafal. Jadi kalau tulis keluar dan sentiasa tengok sebelum tidur ke, tengok sekejap dan jangan hafal, cuma fahamkan je lah. Bagi ekonomi pula kena step by step. Mesti kena faham setiap topik dan setiap pengiraan terutamanya bagi yang semester 1 dan semester 2. Sebab according to the 3 semester, semester 1 dan semester 2 serta semester 3 semuanya terdapat satu link. Jadi kalau contohnya dalam semester 2 para pelajar tu tidak faham cara pengiraan untuk mendapatkan jawapan yang betul, sila rujuk kepada cikgu untuk fahamkan bagaimana untuk dapat jawapan ataupun pengiraan yang betul untuk mendapatkan markah. Sebab dalam semester 3 ni markahnya sedikit dan soalannya pun kurang. Jadi markahnya terlalu tinggi kalau you satu soalan silap jawab, jadi akan tolak banyak markah. Jadi bagi pelajar yang sekarang belajar di semester 2, sentiasa fahamkan diri sendiri dengan pengiraan tersebut. Jangan leka.
Dan bagi subjek pengajian am, semester 2 ni terdapat banyak graf. Jadi kena fahamkan setiap key point tersebut bagi memastikan jangan berlaku sebarang kekeliruan sewaktu baca topik graf tersebut. Dan bagi semester 3 yang akan datang, cuba untuk keep it up dan try your best lah. All of you try your best. Itu je yang saya nak cakap. Itu je cikgu. Okey, terima kasih kepada saudara Beckham. Okey, beberapa tip lah. Maknanya untuk subjek sejarah tu perlulah kita faham dahulu baru kita hafal. Kemudian bagi subjek ekonomi perlukan kefahaman dan cara pengiraan yang jelas. Kemudian PA pula ada beberapa yang perlu kita faham tentang key point, tentang graf dan sebagainya. So itu sedikit saja baru Beckham kongsi. Okey, selepas ni ada lagi perkara-perkara yang akan Beckham kongsikan. Okey, seterusnya terima kasih Beckham untuk slot yang ini. Okey, seterusnya saya jemput saudari Hamiza untuk berkongsi bagaimana pula di bahagian package bahasa Melayu. Bagaimanakah persediaan, bagaimanakah tip Hamiza belajar. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, seperti yang Cikgu Haziah Zura bagi tahu, saya ambil package bahasa Melayu. Jadi untuk bahasa Melayu ni dia agak berbeza dengan sejarah kerana berbanding hafalan, kita perlu untuk memahami secara lebih mendalam. Kita belajar bahasa Melayu semasa sekolah menengah hanya pada sekadar permukaan. Tapi bila kita belajar bahasa Melayu untuk tingkatan 6, dia akan lebih secara terperinci. Jadi bahasa Melayu ni kita perlu faham dia dengan lebih mendalam. Kita tak boleh faham dia hanya sekadar faham macam tu je. Jadi tips saya untuk subjek bahasa Melayu, ini adalah tips yang Cikgu Rashidah ajarkan untuk kami. Setiap kali kami buat soalan objektif, kami akan tulis nota. Untuk setiap soalan kan berbeza-beza bab dia. So setiap soalan tu kita cari apa nota-nota dia. Jadi sambil kita buat latihan, sambil tu kita ulang kaji sekali. Dan kalau biasanya objektif ada 4 pilihan jawapan, 1 je pilihan jawapan yang betul kan. Jadi cari tahu kenapa jawapan-jawapan yang lain tu salah untuk soalan tu. Dan kenapa jawapan yang kita pilih tu adalah jawapan paling tepat. Dalam masa kita buat latihan, itu adalah juga cara untuk kita buat revision juga. Jadi jangan malas untuk buat nota. Baca boleh, tapi kalau tak buat latihan memang tak boleh. Sebab itulah bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni sebenarnya senang untuk skor. Tapi kalau malas untuk buat latihan, malas untuk buat nota-nota kecil, memang tak boleh. Lagi-lagi untuk semester 1, bahasa Melayu agak mudah berbanding dengan semester 2 dengan semester 3. Sebab semester 2 dan semester 3 dia lebih complicated. Tapi tak ada yang mustahil kalau kita kerap buat latihan dan ikut apa yang cikgu cakap. Pada saya untuk semester 2 dan semester 3 ni, subjek bahasa Melayu ni korang kena push sedikit diri korang, kena struggle lebih sikit. Sebab bila korang dah faham, dah tahu cara untuk buat, dia akan jadi senang. Boleh dapat 4 flat, BM boleh dapat 4 flat, senang. So yang pasti jangan malas. Jangan malas nak buka buku, jangan malas nak buat nota. Setiap kali buat latihan terus buat nota dekat tepi soalan tu. So setiap kali korang buat revision daripada nota korang tu sendiri. Dan satu lagi, sebelum korang tanya cikgu untuk lebih kefahaman, korang kena tahu juga apa yang korang faham sebenarnya tentang benda yang korang nak tanya. So bila cikgu tanya, korang boleh bagi tahu cikgu apa pendapat korang. Kalau salah, cikgu akan betulkan. Tapi jangan pergi pada cikgu, cikgu saya tak tahu soalan ni. Jangan pergi tanya terus macam tak tahu apa-apa. So kena ada sikit ilmu tu sebelum tanya dengan cikgu. Kena buat preparation sedikit sebelum tanya dengan cikgu. Itu untuk BM lah. Untuk subjek pengajian perniagaan, kita tahu daripada SEM 1, SEM 2, SEM 3, kita ada banyak sangat proses dan banyak sangat benda yang kena hafal. Jadi apa yang saya buat, tiap hari sebelum tidur, saya akan hafal satu proses.
So setiap hari satu proses yang baru. Saya akan hafal. So itulah cara kita untuk kerap hafal supaya kita tak lupa. Itu untuk pengajian perniagaan lah. Untuk pengajian banyakkan baca dan banyakkan buat soalan pasir sebab soalan dia lebih kurang sama je. So pengajian pun kena banyak hafal dan kena banyak tahu isu-isu semasa. Untuk ekonomi, bagi yang semester 1, kita ada banyak graf. So kena mahirkan graf-graf tu. Kena tahu untuk graf ni kena buat macam mana. Itu kena kuasai. Untuk semester 2, semester 3 adalah subtopik dia ada link. So macam yang Beckham cakap tadi, kalau waktu semester 2 tak kuasai cara pengiraan dan sebagainya, takut nanti dekat semester 3 awak akan susah. Jadi bila mana tak tahu terus tanya dengan cikgu. Itu je lah daripada saya. Okey, terima kasih Miza tentang perkongsian subjek tadi. Okey, kalau bahasa Melayu memang jelas lah. Memang apa saja yang Cikgu Rashidah kongsikan atau pesan itu adalah merupakan perkara yang sangat penting yang perlu diambil note oleh para pelajar. Dan ingat apa yang Hamiza pesan, nota. Nota itu sangat penting sebab dia adalah satu rumusan apa yang kita belajar dalam satu-satu bab atau satu-satu topik sebab dia di situ adanya idea-idea yang utama yang perlu kita fokuskan. Kemudian kita perlukan banyak latihan seperti Miza kata, memang latihan itu akan membuatkan kita lebih mudah, lebih perfect apabila kita menjawab sebab latihan itu memberi kita latih to be supaya kita lebih faham dan kita mengetahui apakah kesilapan-kesilapan kecil ataupun besar dalam sewaktu kita menjawab. Okey, dan kemudian seperti biasalah macam pengajian perniagaan, kalau kita tengok kalau anda-anda yang SEM 1 ke SEM 2 ke yang telah lalu, memang kita tengok banyak topik-topik yang memerlukan hafalan. Betul lah, satu hari satu proses dan bila kita ulang-ulang kita akan hafal dan proses itu perlulah lengkap apabila kita mengulah untuk memberikan jawapan. Okey, so pusingan pertama sedikit tentang pengalaman mereka dalam menduduki setiap semester 1, 2 dan 3. Okey. Saya nak tunjukkan pada Beckham. Okey, Beckham. Bagaimana pula nasihat Beckham ataupun pengalaman Beckham dalam suasana dalam menyiapkan kerja khusus. Kerja khusus dalam SEM 2 dan 3. Okey, boleh tak Beckham kongsikan tip-tip ataupun bagaimana seorang pelajar tu perlu fokus, perlu buat persediaan. Bagaimana? Silakan Beckham. Bagi menyiapkan kerja khusus, poin yang paling penting ialah ikut apa yang cikgu suruh kamu buat. Jangan suka hati untuk buat apa yang kamu suka tanpa rujuk kepada cikgu. Sebab kalau you buat sendiri semua assignment tanpa rujuk kepada cikgu, tu sia-sia je kalau cikgu tak accept. Jadi rujuk kepada cikgu sebelum melakukan atau membuat assignment. Dan bagi aliran sejarah, bagi aliran sastra yang terdiri daripada sejarah, assignment sejarah ni banyaknya terdiri daripada huraian sendiri. Jadi kalau cikgu suruh kamu huraikan dulu, cuba untuk huraikan sendiri dan jangan tunggu ataupun para pelajar boleh sentiasa rujuk kepada online untuk mencari poin-poin. Atau kalau boleh tidak pun ambil contoh daripada cikgu sebab tu pandemik ni kita kan tak boleh pergi jalan-jalan ke sana kan ke sini. Jadi internet je merupakan cara untuk kami mendapatkan poin untuk membuat assignment dan sentiasa rujuk kepada cikgu. Dan bagi assignment pengajian saya rasa assignment pengajian dan penyagaan ni adalah terdiri daripada assignment yang paling susah. Jadi utamanya pengajian dan penyagaan mesti sentiasa rujuk kepada cikgu sebab bagi penyagaan ni poin-poin yang isi-isi utama yang harus ditulis ataupun dihuraikan dalam assignment ni adalah terlalu spesifik. Jadi kalau para pelajar tidak faham akan soalan ataupun idea utama, tidak rujuk kepada cikgu sebab kalau you sudah start dengan idea yang kamu pilih dan pilih. Sebab dalam penyagaan ni, kamu kena pilih syarikat. Jadi kalau syarikat yang kamu pilih tu
tidak sesuai dengan topik assignment yang diberikan oleh kementerian. Jadi dan apabila kamu dah start, apabila cikgu tu tak terima, nanti semua tu jam gone je. Jadi kena rujuk kepada cikgu, ingat. Dan bagi penjagaan pengajian assignment tu juga sangat detail. Jadi kena huraian yang dihuraikan dalam assignment tu haruslah detail. Sebab kan dalam pengajian semester 2 kita belajar graf. Jadi sudah tentunya dalam assignment kita harus ataupun perlu gunakan graf untuk huraikan poin-poin ataupun idea yang kita cari daripada internet untuk menganalisis setiap idea-idea yang kita dapat dan kita cari. Jadi kena sangat teliti. Kalau hilang satu poin, mungkin cikgu akan tolak markah dan sentiasa rujuk kepada cikgu. Dan bagi assignment ekonomi pada semester 3, assignment ekonomi ni kita kebanyakan berasas kepada angka. Contohnya kadar pengangguran dan pendapatan isi rumah. Jadi angka-angka tu mestilah facts, mestilah fakta dan jangan suka hati sendiri untuk huraikan fakta tersebut tanpa sebarang rujukan. Jadi untuk mendapatkan rujukan tersebut, para pelajar boleh pergi ke internet ataupun laman web kementerian, contohnya Kementerian MITI, untuk mendapatkan fakta-fakta ataupun angka-angka yang benar. Jangan suka-suka untuk tulis angka tanpa sebarang rujukan. Sebab dalam semua assignment yang kita buat, semua idea, semua angka yang kita cari haruslah berdasarkan fakta. Jadi kalau tidak mempunyai fakta yang tulen, apabila kamu dah buat nanti fakta tu tidak masuk akal ataupun memang tidak wujud pun dalam internet, kamu mungkin akan ditolak markah sebab sendiri suka hati buat. Jadi rujukan-rujukan tersebut haruslah benar dan ada dalam online. Itu je. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Beckham. Hamizah, bagaimana pula tip dan juga ingin anda kongsikan untuk kerja khusus? Okay, so macam yang Beckham kata tadi, kerja khusus ada yang kerja khusus yang senang, yang susah. Okay, itu penting, tapi yang saya nak cakap ni saya rasa paling penting kot. Sebab kerja khusus ni dia akan jadi mudah kalau kita ikut apa cikgu cakap. Kita ikut timeline yang cikgu bagi. Bila cikgu kata hantar bab 1, kita hantar bab 1. Kalau kita lengah-lengahkan, kita postpone kerja kita, bila benda jadi bertangguh, itu yang kita akan hasilkan produk yang tak berkualiti. Kita nak hasilkan satu benda yang berkualiti, kita kena fokus. Bila kita tak fokus, kerja tu cincai-cincai je lah. Lagi satu, bila kita buat kerja tak ikut cakap cikgu, akan datangkan banyak masalah. Masalah kepada diri kita sebab asyik kena buat pembetulan, dan masalah kepada cikgu juga, peningan kepada cikgu. Sebab cikgu bukan nak tengok satu assignment. Kalau cikgu nak tengok, kalau satu kelas ada 30 orang punya assignment. Jadi pada saya ikut timeline yang cikgu kata. Ikut, kalau salah, buat pembetulan cepat-cepat, minta pendapat cikgu. Tanya dengan cikgu, betul ke tak cikgu saya buat. Lepas tu Beckham kata, jangan buat sendiri, betul. Jangan pandai-pandai buat sendiri, tengok senior-senior punya ke apa, jangan. Awak buat ikut apa yang cikgu bagi. Awak buat apa yang cikgu ajar dalam kelas. Sebab setiap tahun, tajuk kerja khusus kita berbeza-beza. Awak boleh tengok cara penulisan daripada senior, tapi awak tak boleh tengok bulat-bulat. Sebab topik yang berbeza, kita buat kerja khusus benda yang berbeza. Jadi pada saya, buat kerja khusus, buat satu bab, terus hantar pada cikgu untuk semakan. Jadi lagi cepat awak hantar untuk semakan. Kalau ada benda yang salah, cikgu akan pulangkan dengan cepat. So bila awak dah settlekan buat pembetulan, kita dah senang dekat situ. So boleh terus carry on untuk bab-bab yang seterusnya. Jadi kalau buat kerja khusus, tak kisahlah. Nanti SEM 2 kita ada kerja khusus pengajian am dengan bahasa Melayu. Lepas tu nanti semester 3 ada ekonomi dengan
PP. So ikut apa cikgu cakap. Buat ikut timeline cikgu. Jangan buat cikgu marah. Tolonglah, jangan rumitkan keadaan, jangan buat perkara jadi susah. Kalau awak ikut apa cikgu cakap, kerja khusus ni senang je. Dan make sure awak buat betul-betul kerja khusus ni, sebab kerja khusus ni sangat-sangat membantu awak. Antara benda yang awak boleh dapat A adalah kerja khusus kalau ikut cakap cikgu. So itu je lah. Ikut je cakap cikgu, ikut cara cikgu. Jangan tangguh-tangguh kerja khusus. Buat ikut timeline yang cikgu bagi. Itu je lah. Okey, terima kasih kepada Hamizah yang boleh saya rumuskan dengan apa yang Beckham dan Mizah katakan adalah kita boleh katakan #rujuk guru. So, guru tu mainkan peranan yang sangat penting sebab kerja khusus ni adalah satu tata cara, satu proses dari satu ke peringkat langkah-langkah seterusnya. Perlulah para pelajar ikut apa yang guru nyatakan dan juga timeline yang diperlukan. Sebab itu akan membantu para pelajar supaya lebih tenang, lebih fokus dan elaklah stres. Okey, dapat menyiapkan kerja khusus dengan sangat bagus. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada Beckham kembali. Okey, Beckham. Okey, kita tahu pada waktu di tingkatan 6 ni, okey, pelbagai aktiviti, okey, pelbagai suasana sama ada Beckham lalui ataupun Beckham lihat rakan-rakan di mana ada yang setengahnya bekerja sambil belajar. Ada setengahnya tenang-tenang dan belajar. Ada setengahnya begitu fokus time belajar. So bagaimanakah pandangan dan juga pesanan Beckham kepada rakan-rakan SEM 1 dan 2 ni untuk mereka melalui perkara-perkara itu, yang bekerja, yang tidak, bagaimana dia nak fokus pada tingkatan 6 ni? Okay, silakan Beckham. Bagi saya, waktu belajar setiap pelajar adalah berlainan. Ada yang suka belajar pada waktu pagi, ada yang suka belajar pada waktu malam, ada yang sangat suka belajar pada tengah waktu malam. Jadi bagi saya suka belajar pada waktu malam sebab tenang. Dan bagi pelajar yang bekerja sambil belajar, ulasan yang saya boleh bagi ialah jangan pressure sangat. Sebab kalau you waktu kerja dan sambil belajar sambil bekerja, saya bukan nak cakap susah untuk skor. Boleh skor, tapi kamu kena sangat fokus. Waktu belajar, contohnya kalau kamu waktu persekolahan, lepas waktu persekolahan kamu terus pergi bekerja. Contoh waktu habis sekolah pukul 2.30, kamu pergi kerja pukul 3 start sampai pukul 8 malam. Dan jadi balik pun sudah letih. Nasihat yang saya boleh bagi ialah waktu kamu ni belajar haruslah serius. Jangan macam leka-leka je baca satu buku surat, dua buku surat dan cakap besok boleh continue baca. Jadi waktu kamu belajar memang kena fokus. Bagi yang tidak bekerja pun sama. Jangan rasa kamu ada banyak masa untuk belajar sebab tak ada bekerja, kamu boleh leka. Sebab kalau you guna 2 jam untuk baca dan you baca nothing, knowledge yang you dapat nothing. Kalau you fokus dalam masa 30 minit belajar, kamu boleh gain banyak knowledge. So yang point tu kena fokus lah, kena serius sewaktu bekerja, sewaktu belajar. Jangan leka-leka dan contohnya semester 2, corporate exam semester 2 ada lagi 2 bulan. Kamu cakap ada lagi 2 bulan, tak apalah, kita kan ada masa lagi untuk belajar. Jangan ada sikap begini sebab jangan last time study lah. Kalau you last time study, last minute study, memang tidak berhasil. So sentiasa keep it up dan serius sewaktu-waktu belajar kamu. Jangan leka-leka dan kalau waktu belajar tu mainly belajar. Jangan sambil belajar, sambil main phone, sambil belajar, sambil tengok TV, memang tidak berhasil. Memang tidak akan masuk akal. Memang tidak akan masuk minda. Jadi serius lah, itu pointnya, serius. Itu je cikgu. Okey, terima kasih Beckham. So
kat sini yang boleh cikgu katakan adalah apa-apa pun fokus. Fokus tu sangat penting. Sebab dalam kehidupan ni ada orang dia boleh buat dalam satu perkara boleh buat 2-3 perkara. Tapi tak semua orang yang boleh melakukan begitu. Lagi satu dari segi fokus pula. Kerja itu dalam definition yang berbeza dan belajar itu dalam satu definasi yang berbeza. Jadi dua-dua itu adalah sangat berbeza dan kita kena tahulah peranan anda adalah sebagai apa. Kalau pelajar, so kita kena fokus pada belajar. So kita juga nak dengar lah daripada Miza, bagaimana pula pandangan Hamiza dari skop pelajar yang begini. Okey Miza? Okey. Pada saya kan macam yang Beckham kata tadi bekerja tu. Contoh awak bekerja start dari pukul 3 sampai pukul 8, balik rumah malam dah penat. So apa yang awak perlu buat dalam kelas, awak bagi 100% fokus awak. Sebab awak tahu bila awak balik rumah awak tak boleh nak belajar sebab awak penat. Body awak terlalu penat. Jadi dalam kelas lah kena belajar. Kena fokus sebab biasanya bila awak fokus awak akan dapat input tu. Lepas tu contoh akan ada hari yang awak tak bekerja kan. So jangan fikir hari yang tak bekerja tu, oh nak rehat lah hari ni, tak kerja nak rehat je lah. Ambil masa 30 minit ke 40 minit ke 50 minit untuk awak catch up balik benda yang awak tak dapat nak catch up. Jangan bazirkan masa, jangan fikir apa sebulan lagi ada masa lagi. Memang ada masa tapi kalau awak tak push diri awak sampai bila? So pada saya fokus dalam kelas tu sangat penting. Jangan leka lah dalam kelas. Dengar apa cikgu cakap. Bagi yang tak bekerja pula, awak ada kelebihan tau. Macam kawan awak yang pergi kerja dia kurang masa. Yang tak bekerja awak ada kelebihan, awak ada masa yang lebih. Jadi gunakanlah masa yang lebih tu untuk study. Study smart. Jangan study hard. Jangan push diri awak untuk hafal saja. Ambil masa untuk rehat. Ada banyak je cara teknik-teknik belajar yang ada dekat YouTube ke apa kan. Salah satunya Pomodoro teknik lah. Itu apa yang saya buat masa dekat asrama dulu. Jadi cari. Dan satu lagi, kalau saya, sewaktu saya belajar, saya akan offkan telefon saya. Sebab saya rasa telefon saya mengganggu. Jadi saya akan offkan telefon saya dalam masa 30 minit ke macam tu, saya akan letak jauh-jauh. Lepas tu saya akan belajar. Dan saya jenis suka belajar dalam keadaan yang senyap, sorang-sorang. Saya jenis yang macam tu. Jadi cara belajar setiap orang berbeza. Cuma first awak kena letak jauh-jauh benda yang akan buat distraction untuk awak. Apa phone ke, TV ke. Tolong jangan belajar depan TV sebab saya rasa benda tu entahlah awak takkan boleh fokus dengan sound daripada TV dan macam mana awak nak fokus dengan apa yang awak tengah belajar. Jadi awak akan terganggu. Jadi kalau boleh duduklah dalam tempat yang senyap, duduk dalam ruang belajar yang kondusif. Supaya sebab benda-benda tu juga dia mempengaruhi supaya kita dapat faham dengan lebih cepat. Satu lagi, baca je. Jangan baca. Pada saya, awak baca, awak tulis. Dia akan bantu awak untuk lebih ingat. Kalau macam saya suka tulis. Saya suka tulis semula apa yang saya baca, apa yang saya hafal, saya akan tulis semula untuk saya tengok. Saya dah hafal ke tak benda ni? So itu adalah cara saya. Itulah saya bercakap, teknik belajar tu sangat-sangat penting. Study smart, jangan study hard. Supaya untuk kita elakkan stres. Okay? Itu je lah. Okey, terima kasih kepada Miza. So yang boleh saya nyatakanlah memanglah pada waktu pandemik sekarang orang kata ada beberapa keluarga yang dilanda dalam perkara-perkara yang kita rasa tidak selesa seperti keuangan. Mungkin para pelajar bekerja mungkin membantu keluarga dan juga mencari duit poket. Mungkin itu dalam keadaan tertentu yang kita boleh berbincang dengan keluarga, kita boleh menyusun, mengaturkan masa dengan lebih bagus lah. Okay. So jadi yang boleh saya katakan tadi seperti Miza dan Beckham kata, gaya belajar. Memang gaya belajar setiap orang itu tidak sama. Ada setengahnya yang suka awal pagi, ada yang suka waktu malam, ada yang suka sunyi, ada yang suka dalam keadaan yang riuh dengan bunyi-bunyian muzik dan sebagainya. Sebab sebagaimana yang kita tahu,
gaya pembelajaran kita ni kita ada 3, VAK, visual, audio dan kinesthetic. So visual ni bagi orang yang suka lihat pada gambar raja, pada warna-warni, pada bentuk. Okay, dan kalau audio ni dia suka belajar bila dia mendengar. Bila dia dengar, dia akan lebih faham. Okay, dengan intonasi yang berbeza. Dan juga kinesthetic bagi yang mereka suka membuatkan pergerakan. Itu sebab ada setengah pelajar dia tak suka dengar saja. Dia suka dengar sambil dia tulis. Menulis itu adalah kinesthetic. Kalau kita dengar tadi Miza bercerita, dia menggunakan berbagai elemen. Di situ kita ada audio, ada visual, ada kinesthetic. Di mana dia belajar, dia dengar, dia baca dan dia catat. So kita ada gabungan elemen-elemen tersebut untuk kita lebih memahami, lebih fokus pada kita belajar. So setiap orang berbeza. Pada saya SEM 2 saya dah dedahkan dengan VAK itu dan saya harap anda gunakannya, dan sekiranya untuk buat penambahan nanti kita akan buat lagi lah pertemuan untuk menambahkan lagi bagaimana kita nak menggunakan VAK itu dengan lebih efisien. Bagi SEM 1 saya belum dedahkan lagi dan mungkin anda dah tahu daripada guru anda di sekolah lama dan sebagainya. Okey, sebelum saya meneruskan kepada soalan-soalan yang lain, saya buka kepada soalan-soalan daripada para pelajar. Mungkin ada soalan yang nak ditujukan kepada Beckham atau kepada Miza. Okey, saya buka. Anda boleh tulis dekat bahagian chat ataupun terus buka mic dan tanya kepada panel siapa yang ingin anda tanya. Okey? Ambil peluang ini untuk sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita mendapatkan maklumat. Okey, cikgu bagi peluang dekat anda untuk anda bertanya. Okay, saya menunggu ada soalan tak? Pelajar SS tu sila tanya, siapa tanya Cikgu Syida bagi hadiah. Nampak bertuahnya SS2. Okey, SS2 sekarang kemukakan soalan nak dapat hadiah daripada Cikgu Rashidah ni. Bukan senang ni. Kita tengok SS1 siapa yang ada dekat sini. Okay, cepat SS2. Silakan bertanya. Saya tahu banyak perkara nak tanya. Nada ada tu Kak Zura, Nada ada tu. Cuba tanya Nada. Nada, tanya Nada. Apa nak ditanya? Kalau malu boleh tulis kat bahagian chat. Kalau tak, kita buka je mic. Okey. Nak dengar juga suara Nada, dah lama tak dengar suara Nada. Okey. So, soalan? Saya masih menanti soalan. Ada tak? Cikgu. Ya. Siapa? Hana? Hana. Nama saya Hana. Ya Hana. Ya Hana. Soalan Hana. Saya nak tanya pasal gaya belajar. Kan ada macam-macam orang belajar kan, teknik Pomodoro, belajar senyap-senyap, semua tu kan. Apa pandangan cikgu, Abang Beckham dengan Kak Hamidah untuk yang jenis belajar suka dengar lagu? Sebab saya pun belajar suka dengar lagu. Alright. Okay. So Beckham, Miza ada pertanyaan. Hana ni rakan kita, dia suka belajar bila dia ada muzik. Baru dia semangat, dia ada momentum untuk belajar. Apakah pesanan Miza ataupun Beckham lah dengan yang pelajar yang suka dengan muzik ni sambil belajar ni? Okay. Bagi siapa tu cikgu? Hana Hana. Hana. Saya suka belajar dengan lagu dengan lagu. So you keep it up dengan lagu sewaktu you belajar, sebab setiap cara setiap orang belajar tu berlainan.
kalau you rasa selesa sewaktu belajar dengan dengar lagu, so you keep it up. So waktu you belajar dengan lagu tu you hafal ke you baca je? Biasanya biar baca je. Oh, Sebab baca kalau je. kalau nak hafal memang susah lah kalau hafal sambil dengar lagu kan. Okay, so kalau baca je, kalau ikut kesesuaian kamu lah, kalau you rasa baca dengan dengar lagu kamu boleh faham, so you keep it up. So kalau you tanya saya untuk macam mana untuk lebih fokus, saya memang galakkan, saya memang menasihati untuk belajar dalam suasana yang sunyi tanpa apa-apa gangguan. So jadi sebab dengan tadi apa yang saya cakap, cara setiap orang belajar tu berlainan. Jadi untuk terutamanya hafal lah, untuk sewaktunya hafal, kalau boleh jangan dengar lagu lah, baca, setakat baca boleh lah. Untuk contohnya untuk jawab soalan pengiraan ekonomi, kalau you dengar lagu, untuk jawab tu memang syok. Saya pun suka jawab soalan pengiraan dengan mendengar lagu tu, memang dapat mengembangkan minda untuk menjawab. So tu je lah nasihat saya. Kalau you rasa cara dengar lagu untuk baca tu sesuai, so you continue. Tapi untuk nasihat saya kepada kamu, kalau boleh belajar dalam keadaan yang sunyi sebab lebih fokus. Tu je. Oh, okey. Terima kasih. Miza ada nak tambah? Tak tahulah tapi saya rasa Hana, kalau awak selesa boleh teruskan. Hana dekat rumah ada adik-adik ke? Ada, tapi diorang pun belajar juga. Jadi saya ada bilik sendiri, jadi belajar dalam sunyi lah. Okey, so mungkin tu adalah salah satu cara awak untuk elakkan awak daripada terganggu dengan benda lain kan. So awak dengar lagu. So kalau awak rasa benda tu selesa untuk awak dan awak rasa apa yang awak baca tu awak boleh faham, boleh teruskan. Cuma kalau untuk menghafal tu memang dia tak sesuai lah. Dan kalau untuk pengiraan macam Beckham cakap tadi, dia pun buat benda yang sama untuk sambil buat pengiraan sambil dengar lagu, it's okay. Sebab saya rasa dengar lagu ni pun salah satu untuk elakkan stres juga. Bila kita dalam keadaan macam senyap, lepas tu kita tak dapat nak jawab tu, kita macam tertekan kan. So bila dengar lagu ni dia macam akan relaxing sikit lah. So ikut pada Hana, macam mana Hana rasa okey atau tak dengan cara mendengar lagu ni. Tapi kalau Hana rasa okey, then just carry on je. Okay? Okey. Okey, terima kasih kepada Beckham dan juga Miza. So cikgu nak tambah sikit. Okey, yang macam tadi cikgu katakanlah, cara gaya belajar ni kita ada 3, visual, audio dan kinesthetic. So bila kita belajar ni, jadi kita memang ada satu-satu yang kita dominan. Sama ada kita dominan dengan 2 gaya belajar ataupun 1. So macam Hana kata, Hana memang suka dengan muzik dan Hana akan dapat lagi faham tentang apa yang Hana faham. Memang anda adalah seorang yang mempunyai gaya belajar audio lah. So SEM 1 nanti kita akan buat ujian, kita akan tengok betul tak Hana akan begitu. Sekiranya Hana memang mempunyai dominan tentang audio, maknanya memang Hana memerlukan satu bunyi ataupun belajar secara membaca dengan kuat, dengar ulang semula apa yang cikgu nyatakan, Hana ulang dengar. Maknanya Hana adalah pelajar yang audio. So itu memang boleh memberikan lebih fokus dan kefahaman lah kepada Hana. So itu tak ada masalah. Okey, itu nanti kita boleh sama-sama lah nanti kita buat ujian. Okey, so soalan seterusnya daripada Eva. Rasanya untuk Miza, bagaimana nak skor BM di bahagian B semasa SEM 2 Miza? Macam mana nak skor bahagian B untuk kertas BM? Pengalaman Miza. Okey Irfa. Untuk subjek BM bahagian B Okey, bahagian B bahagian subjektif. Betul tak? Mana Irfa? Betul tak? Saya ingat betul tak? Betul. Okey, subjektif kan. So sama je sebenarnya. Bila awak buat soalan objektif dan awak dah terbiasa dengan nota, maka awak akan ada knowledge lah tentang apa yang awak nak jawab dekat bahagian B tu. Jadi sebab tu cakap kena BM ni awak kena faham. Bukan sekadar tahu tapi awak kena faham. Awak kena tahu benda tu lebih mendalam. Lagi-lagi BM SEM 2
awak akan ada banyak sangat benda, banyak sangat sub topik yang kecil-kecil tu. So awak kena make sure awak kuasai semua tu dulu. Jadi nak tak nak, latihan adalah yang terbaik. Awak kena buat banyak sangat latihan lah bahagian B. Boleh je cari soalan-soalan pasia dekat internet semua. Buat, banyakkan buat. Tak kisahlah untuk objektif ke, subjektif ke. Buat latihan lah, itu yang paling penting. Dan bahasa Melayu ni awak kena betul-betul fahamkan. Okay, dan kalau tak tahu, tanya dengan cikgu. Itu je, okay. Tak susah pun, BM tak susah, boleh score. Okay, Irfa, good luck. Okay, terima kasih Miza. Okay, menjawab Irfa Okay, so saya pergi kepada soalan berikutnya daripada Afika. Okay, Afika tanya, kebiasaannya kerja khusus ni mengambil berapa lama untuk siap kalau mengikut time frame cikgu? Agak-agak Beckham, berapa lama betul-betul boleh siap dengan betul-betul baik lah seperti yang diminta oleh guru? Bagi saya, untuk siapkan setiap kerja khusus tu berdasarkan kemampuan dan kemampuan diri sendirilah. Jangan paksa diri. Kalau para pelajar rasa you ikut flow ni sangat sesuai, contohnya kamu dah siap 1.0, kamu nak move on ke 2.0 tetapi ramai daripada kelas kamu masih buat 1.0. So you cuba tanya dengan cikgu tu, jangan terlalu rush lah. You cuba rujuk kepada cikgu. Cikgu, kalau saya nak masuk 2.0, 3.0 dan seterusnya, boleh tak saya buat dulu terlebih dahulu daripada para pelajar lain? Kalau cikgu cakap okey, you continue dengan buat. Tapi kalau cikgu nasihat kamu, jangan terlalu cepat. So you janganlah buat dengan rush sebab nak cepatkan siap. Saya faham para pelajar akan lebih suka, lebih cenderung untuk siapkan kerja khusus lebih dahulu sebab nak lebih fokus kepada belajar. Jadi, you tanya saya masa untuk siapkan setiap kerja khusus ni berdasarkan ability setiap pelajar. Ada pelajar yang boleh siapkan dalam masa 1 bulan. Ada pelajar yang boleh siapkan dalam masa 1 bulan setengah. So, tu berdasarkan setiap ability dan kemampuan setiap pelajar lah. Contohnya dalam assignment sejarah. Bagi saya masa saya buat assignment sejarah tu dah PKP. Saya siapkan assignment sejarah tu dalam masa 1 bulan dan dalam masa 1 bulan tu saya cuma buat je apa yang saya tahu dan saya sentiasa rujuk kepada cikgu. Apabila cikgu cakap buat, so saya continue je buat. Tapi pada masa yang kamu buat tu sentiasa kena rujuk kepada cikgu. Jangan buat dengan sesuka hati. So apabila kamu dah siap, sentiasa tanya kepada cikgu apa yang kena diubahkan lagi. Sebab dalam kerja khusus tingkatan 6 ni bukan one shot done. You tak boleh buat satu kali dan selesai semua kerja. You kena ada buat banyak pembotolan untuk pembaikian, untuk mencantikkan ataupun meningkatkan grade assignment yang kamu dapat. Jadi tu berdasarkan ability setiap pelajar lah. Contohnya sejarah, kalau assignment ekonomi, untuk dapatkan fakta-fakta yang tulen, kamu kena sentiasa rajin untuk baca angka-angka di laman web. So tu memang akan mengambil masa yang lama. So bagi saya jangan push sangat. Sentiasa rujuk cikgu, ikut flow cikgu dan jangan paksa. Sebab ada pelajar yang memang stres, ada pelajar yang memang relax je buat assignment. So ikut ability setiap orang lah, jangan paksa dan ikut trend cikgu. Itu je. Okey, terima kasih kepada Beckham. Maknanya kita kena ikut apa yang telah guru akan tentukan, okey, mengikut flow yang telah ditetapkan. Okey, Miza, soalan daripada Nada. Bagaimana pengurusan waktu untuk ulang kaji subjek ulangan di SEM 3? Wah, Nada dah fikir dah untuk ulangan ni. Sebab sebagaimana yang kita maklum, bila di SEM 3 ni, kita akan melalui ulangan sekiranya pelajar itu memohon mendaftar untuk ulangan. Bagaimanakah pengurusan masa untuk membahagikan kertas ulangan dan juga kertas yang SEM 3 nanti? Okey, silakan Miza.
Okey, Nada. Okey. Untuk subjek-subjek ulangan kan, dia macam ni, kalau lebih banyak paper yang awak ulang tu lebih sukar lah. Tapi dah macam mana sekalipun awak kena pandai bagikan masa. Kalau boleh buatlah timetable. Sebab kita tak boleh, kita macam ni tau. Contohlah, awak biasanya awak akan exam SEM 2, SEM 3. Macam mana dia akan exam SEM 1 dulu ke macam tu, SEM 1, SEM 2, SEM 3. So awak tengok SEM mana yang awak akan periksa dulu. So awak fokus dekat situ dulu. Tapi tak bermakna awak tinggalkan yang semester lain punya subjek. Awak kena ulang kaji juga. Tapi dalam masa yang sama awak kena fokus untuk paper yang ulangan ni. So Nada boleh buat timetable untuk bahagikan masa pembelajaran tu. Kena make sure setiap subjek tu ada masa yang awak allocate untuk awak belajar kat situ. Jangan hanya fokus, contoh awak repeat 2 paper tapi awak hanya fokus 1 je. So sayanglah awak repeat satu lagi bayar RM50 ni. So kena allocate masa betul-betul untuk setiap paper yang awak repeat. Tapi jangan lupa juga paper untuk SEM 3 tu. Walaupun dia mungkin sedikit lambat tapi jangan tinggalkan. Okay, bila awak dah rasa awak dah study untuk ulangan punya, dan catch up balik yang SEM 3 punya. Jangan tertinggal. So benda paling senang boleh buat timetable dan disiplinkan diri ikut timetable tu. Tu je lah. Itu apa yang saya buat lah masa dekat asrama dulu. Okay. Beckham ada nak tambah tentang macam mana persediaan untuk ulangan dan juga SEM 3? Nada, untuk pengurusan waktu untuk ulang kaji subjek ulangan di SEM 3 sekarang SEM 2 kan cikgu? Ya, SEM 2. Nada SEM 2. So SEM tu berdasarkan so sebelum saya cakap waktu untuk uruskan, you fokuskan kepada SEM 2 dulu. Sebab kalau you cuba fikir, kalau you SEM 2 dah score semua cantik, so SEM 2 bukan satu bebanan untuk kamu bawa kepada semester 3. Jadi sebelum masuk semester 3, cuba fikir untuk skor atau cuba sedaya upaya untuk skor dalam semester 2 bagi memastikan subjek-subjek yang terdapat di semester 2 tidak diulangi dalam semester 3. Sebab kalau contohnya semester 1 you ulang 2, kalau semester 1 you ulang 2, semester 2 tu kamu cuba sedaya upaya dan paling top lah kamu pun lulus semua dengan cemerlang. Dan jadi kalau lulus semua dengan cemerlang, you dapat 4 flat ataupun 3.75 ataupun 3.85, you tidak perlu ulang lagi. Berdasarkan saya lah, you dapat A dan A minus. So kalau betul-betul semester 2 dan semester 1 you ulang 2, semester 2 pun ulang 2. Memang nak score perfect score dalam semester 3 tu contohnya dah ulang 4 campur dengan semester 3 dah 4. So you kena belajar 8 subjek dalam semester 3. So cara untuk bahagikan masa tu adalah, kalau saya akan belajar semester 3 dahulu untuk fahamkan cara pengiraan dan setiap idea, setiap poin yang terdapat dalam semester 3. Sebab dalam semester 1 dan semester 2 kita dah pernah belajar. Jadi kita akan sedikit sebanyak kita pun akan faham sikit. Kalau dah habis semester 3 baru fokus balik kepada semester 1 dan semester 2 untuk pastikan kita tidak lupa. So untuk pastikan kita jangan lupa, sentiasa buat latihan dan apabila tidak faham terus rujuk kepada cikgu untuk tanya. Sentiasa buat latihan dan keep it up the flow, dan sebelum waktu peperiksaan ulangan semester 1 dan semester 2 buat latihan dan hafal dan jangan streskan diri. Itu je. Okey, terima kasih Beckham. So harap dapat menjawab persoalan Nada dan juga untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang lain bahawa memang tingkatan 6 ni kita ada ulangan, tetapi ulangan itu sebenarnya kiranya betul-betul anda untuk memperbaiki anda punya grade. Kalau tidak fokus supaya anda mendapat grade yang bagus, supaya tidak banyak kertas paper yang anda kena ulang. Bila dah banyak paper, anda pun dah tak tahu mana satu yang anda nak ulang kaji. Itu adalah salah satunya lah.
Okay, so soalan yang seterusnya daripada Sarah. Okay, Sarah nak bertanya, okay, waktu PKP ni, okay, macam mana kita nak konsisten belajar, sebab kita dah tahu bila PKP ni semuanya berada di rumah. Bila berada di rumah, kita punya suasana itu kebanyakannya tidak ada environment belajar seperti dalam kelas, seperti di sekolah. Okey, ianya bergantung kepada bagaimana persekitaran rumah. Majoritinya memang kebanyakan pelajar tak selesa belajar di rumah kerana orang kata mood tak ada kan. Semangat kawan-kawan tu tak ada. So macam mana pandangan Miza nak belajar, nak sesuaikan dengan suasana PKP ni supaya ada momentum, ada semangat untuk belajar. Bagaimana Miza? Okay. Hai Sarah. So memang susah belajar online learning sebab time PKP ni. Tapi macam mana kita kena wujudkan sendiri environment tu. Okay, benda tu memang susah. Macam saya sendiri pun, saya ada kita ada benda-benda lain yang kalau kat rumah kita akan buat benda-benda lain kan. Jadi kita create sendiri environment tu, cari sendiri masa untuk kita belajar, cari masa kita bersendiri. Kita bagi tahulah parents kita waktu contohlah pukul 8 sampai 10 malam ni saya kena belajar. So bagi saya masa bersendiri. So kita kena create sendiri environment tu, kita kena push sendiri diri kita untuk adakan mood tu. Jangan jadikan belajar kat rumah tak boleh lah. Jangan jadikan macam tu sebab kita terpaksa tahu duduk dalam keadaan ni. Bukan kita yang minta untuk duduk dalam keadaan ni. Jadi kita kena cari jalan untuk kita cari jalan penyelesaian lah untuk masalah kita ni. So nak tak nak kena juga paksa diri kita untuk belajar. Cari masa untuk belajar. Walaupun sekejap. So create lah sendiri environment belajar tu. Kena pandai urus lah. Tu je lah. Okay, terima kasih Miza. Beckham nak tambah? How to create the environment? How to Macam mana create kita the environment lah. Macam kat kelas, kat sekolah tu. Environment dekat kelas memang syok belajar. Sarah kan yang tanya soalan tu. Sarah. Ya, Sarah. Untuk mendapatkan environment belajar di rumah sewaktu-waktu PKP tu bagi saya disiplin. Disiplin diri sendiri tu memang kena maintain lah. Contohnya kalau dah habis waktu persekolahan selepas 2.5, kamu cuba untuk relax kejap dan terus sampai waktu malam dan waktu free. Kalau boleh setiap hari luangkan 1 jam untuk mengulang kaji pelajaran. Kalau untuk baca, pastikan dalam keadaan yang sunyi dan baca dan hafal. Apabila dah baca semua subtopik, semua subjek tersebut dan dah tak tahulah apa benda lagi yang boleh baca, kamu boleh pergi beli buku latihan untuk jawab. Sebab sentiasa baca tu memang boring. Apabila you jawab soalan, sekejap saja masa tu dah lalu. So, masa you jawab tu yang you sambil jawab, sambil belajar. Tu yang penting bagi saya untuk dapatkan environment. Sebab you sentiasa baca kat rumah tu memang sangat-sangat membosankan. Jadi untuk mendapatkan environment tu, cuba setiap hari untuk luangkan masa untuk jawab satu set soalan. Tidak kira apa subjek pun. Contohnya subjek ekonomi ataupun subjek PA ataupun subjek sejarah. Luangkan masa untuk jawab satu set soalan. Untuk fahamkan apa yang kamu belajar. Itu je cikgu. Okey, terima kasih kepada Beckham di atas perkongsian tadi. Maknanya kalau kita nak belajar macam betul-betul dekat sekolah tu, dia adalah satu keadaan yang mustahil. Tapi kita cuba sesuaikan dengan apa yang kita ada dan kita kena redha dan kita kena terima hakikat. Inilah yang kita perlu hadapi. Bukan saja untuk pelajar tingkatan 6 tetapi daripada kindergarten sampailah pelajar universiti, semuanya berada di rumah, belajar di rumah. Jadi kita lah yang nak kena sesuaikan mengikut keselesaan kita untuk kita boleh belajar dan fokus. Okay?
Jadi penggunaan masa, penggunaan tempat, perbincangan bersama keluarga itu sangat penting lah. Maknanya communication itu is very important to kita organize jadi lebih bagus. Okay. So soalan seterusnya daripada Tan Hock Chuan, dia tanya senior-senior macam mana nak skor baik dalam MUET. Mungkin paling tinggi band 6. Beckham dapat berapa? Beckham berapa? Band 4 je. Band 4. Band 4. Apa? Band 4 je Okay. Miza band berapa? Band 4 je. Miza band 3. Band 3 Okay. So yang penting dia bukan band 1, bukan band 2. Yang penting melepasi. Maknanya melepasi daripada band 1. Sebab kalau kita tahu untuk permohonan mana-mana universiti awam, kita perlu ada band 1. Okay, untuk kita melepasi degree kita perlu ada band 3. So jadi apakah pandangan ataupun pengalaman Beckham sendiri untuk mendapatkan band MUET tu dengan lebih bagus lah? Untuk subjek MUET ni memang sebab sekarang silibus baru kan cikgu, batch ni untuk MUET 2021 silibus baru, bukan macam silibus kita kan. Mana doktor? Ya betul. Point baru. Ialah point baru. So Dr. Hashiman, yang point baru tu semua markah tu setara semua 25 markah. Betul, semua sama. Oh, so apa yang saya boleh bagi untuk tips yang boleh saya bagi untuk meningkatkan grade dalam MUET hanyalah sentiasa baca buku English dan tengok drama English je lah. Sebab dalam subjek bahasa ni kalau nak belajar memang kena sendiri belajar. You tak boleh harapkan cikgu, you tak boleh harapkan lain untuk belajar. Apa yang cikgu boleh belajar, apa yang cikgu boleh ajar hanya untuk tipsnya sendiri. Dan cikgu ajar jalan kerja ataupun macam mana nak mulakan untuk buat esei tu je yang cikgu boleh ajar. Tapi idea-idea cara bagaimana para pelajar nak huraikan esei dalam MUET tu semua berdasarkan kemampuan dan ability setiap pelajar. Tu kalau boleh baca banyak buku bahasa Inggeris lah untuk dapatkan new phrase ke new words and specific words. Tu je lah. Thank you cikgu. Okay, terima kasih Beckham. So Hock Chuan, itu adalah beberapa tip daripada Beckham dan kemudian nanti guru-guru MUET anda akan memberikan lagi beberapa tip untuk mencapai satu keputusan yang sangat bagus. Okay, soalan terakhir daripada Hasha. Dia nak tanya berkenaan subjek ekonomi. Okay, bagaimana nak skor untuk bahagian B iaitu esei? Sebab dalam pengalaman beliau, dalam bahagian objektif ke, kuantitatif ke, dia banyak kehilangan di bahagian esei. So dia minta lah apa tip untuk bahagian B, esei ekonomi. Miza boleh bantu sharing dulu? Okay. Hai Hasha. Okay, untuk esei ekonomi memang antara yang paling susah lah berbanding objektif dan kuantitatif. Awak akan banyak hilang markah bila awak tak tahu poin yang perlu ada. Okay, kadang-kadang tu kita tahu dia punya fakta tapi kita tak boleh nak huraikan. So, tips saya, awak dengarlah apa yang cikgu ekonomi awak tu terangkan dalam kelas dan ingat setiap jawapan yang setiap ayat yang disebut dalam kelas tu adalah jawapannya. Dan esei ni pun macam biasa, semua soalan exam kita kena banyak buat latihan. Slow tapi ikut flow yang cikgu ajar, ikut cara cikgu, ikut ayat cikgu. Biasanya dalam ayat cikgu tu adalah jawapannya. Okay? Sebab macam ekonomi, dia tak pentingkan bahasa sangat. Okay? Yang penting dia nampak keywordnya dekat situ, dekat dalam ayat tu, maka jawapan tu akan diterima. Macam mana? Tu je lah untuk ekonomi ni.
Lepas tu untuk SEM 1 korang ada graph, kena lukis graph. So itu adalah plus point. Kalau boleh jawablah soalan yang ada graph. Sebab bila awak lukis graph tu pun sekurang-kurangnya awak akan dapat markah. Paling kurang pun awak akan dapat 3 markah, 4 markah dekat situ. Jadi cuba jawab soalan esei tu. Yang penting awak ada markah. Jangan jawab esei yang awak tinggalkan kosong markah dekat situ. Jadi sekurang-kurangnya ada markah. Jadi tengok soalan, tak ada contoh ada lebih kurang 6 soalan. Analisis semua soalan yang awak dapat tu dan pilih soalan yang awak boleh jawab the most. Yang mana awak boleh dapat markah semaksimum yang awak boleh dapat. Itulah cara untuk awak dapat skor untuk bahagian esei. Okey? Dan banyakkan tanya dengan cikgu. Itu je lah. Okay, terima kasih Miza. Beckham ada nak tambah? Untuk skor dalam bahagian B, esei, ekonomi, seperti yang apa yang Hamiza cakap tu, point tu mesti kena betul dan tepat. Kalau point tu dah salah, dah tidak tepat, huraian yang seterusnya memang tidak akan mendapat markah. So kalau bagi untuk skor dalam esei bahagian B, kebanyakan setiap tahun soalan yang akan ditanya dalam bahagian B tu mesti akan berasaskan kepada isi utama. So bagaimana untuk dapat isi utama yang tepat, sentiasa rujuk kepada cikgu dan tanya. Sebab dalam banyak-banyak buku yang di pasaran, buku self-study, buku pelangi tu semua fakta dan idea yang diberikan dalam jawapan yang dibekalkan adalah berlainan. Jadi untuk mendapatkan fakta yang tepat, walaupun jawapan tu betul, rujuk kepada cikgu terlebih dahulu. Sebab dalam jawapan MPM tu tidak pastinya yang jawapan dalam self-study dan jawapan dalam buku pelangi tu tepat. So untuk dapatkan jawapan dan fakta yang tepat, sila rujuk kepada cikgu sebelum jawab. Walaupun you tahu jawapan tu betul, rujuk kepada cikgu dahulu sebelum membuat sebarang keputusan dan pergi ke peperiksaan untuk hafal idea tu. Tu je. Okay, terima kasih kepada Beckham dan Miza di atas tip itu. Maknanya memang apa-apa kita kena tanya guru dan guru akan memberikan kita tip-tip. Sebab mereka berpengalaman, mereka melihat bagaimana penandaan kertas itu. So ikutlah tip ataupun nasihat pesanan guru anda. Okay. So nampaknya masa begitu mencemburui kita lah. So ada lagi soalan tak? Okay. Saya buka satu lagi last soalan. Saya kira 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. So maknanya itu adalah soalan terakhir. Jadi yang saya boleh katakan banyak sebenarnya input-input perkongsian yang Beckham dan juga Miza kongsikan dan harap apa yang Beckham dan juga Miza kongsikan ini memberikan satu impak, memberikan satu kesediaan diri bagi para pelajar untuk memantapkan lagi untuk menyusun strategik dan teknik bagi menghadapi setiap semester itu supaya keputusan setiap semester itu akan bertambah baik dan ulangan mungkin dapat dikurangkan, kan? So jadi kita nak dengar lah last kali apakah pesanan, apakah nasihat, apakah tip supaya pelajar-pelajar SEM 1 ni kekal momentumnya sampai SEM 3 dan begitu juga dengan pelajar SEM 2 ini boleh mengekalkan sehingga tamatnya tingkatan 6 dan tidak menoleh ke belakang. Maknanya mereka akan menguatkan orang kata persediaan diri mereka, mereka faham akan cabaran, mereka sanggup menghadapi dugaan tingkatan 6 ini berjaya hingga ke hujungnya dan boleh mengikut langkah seperti Beckham dan Miza mencapai kejayaan keputusan yang sangat bagus dan cemerlang. Okey, apakah Miza pesanan terakhir dan juga kata-kata motivasi untuk mereka? Okey, kepada adik-adik semester 1 yang mana masuk form 6 bukan kerana mahu masuk form 6, percayalah bahawa anda terpilih sebenarnya masuk form 6 kerana orang-orang hebat je masuk form 6. Jadi
fikir, buat pilihan yang sebaiknya untuk teruskan Form 6 ni, dan anda perlu jadi orang yang sangat kuat untuk teruskan journey anda dalam Form 6 ni. Jangan risau, biarlah apa orang nak kata awak cuma pelajar Form 6. Awak adalah pelajar Form 6, pelajar Form 6 hebat. Jadi teruskan usaha. Daripada start semester 1, tolong push diri awak, dapatkan result yang cantik supaya awak boleh teruskan momentum awak sampailah ke semester 3. Okey? Dan untuk adik-adik semester 2, korang dah nak exam dah. It's okay. Sem 1, macam mana result korang, biar tolak tepi. Sem 2, korang buktikan pada diri korang yang korang boleh buat lebih lagi daripada Sem 1. Okay? So, buat sebaik mungkin. Jangan give up. Jangan tengok balik result semester 1. Tak payah tengok. Biar je. Tengok sekarang ni, korang punya usaha untuk semester 2. Fokus untuk semester 2 supaya korang dapat result yang cantik. Jangan ulang semester 2. Okay? Semua orang boleh buat. Percaya pada diri korang. Jangan pernah putus asa. Okay? Dan insyaAllah semua orang boleh dapat result yang lebih cemerlang daripada saya. Semua orang boleh dapat 4 flat. Okay? That's all. InsyaAllah, insyaAllah. Okey Beckham, bagaimana pula pesanan daripada Beckham? Silakan. Untuk para pelajar semester 1, nasihat yang saya berikan adalah jangan rasa masuk Form 6 tu satu bebanan dan jangan anggapkan STPM ni susah. So you cuma ikut flow je, ikut cara cikgu ajar dan belajar dengan tenang. Dan bagi pelajar semester 1, jangan rasa dalam semester 1 ni honeymoon. Sebab cuma dalam semester 1 je kita tidak mempunyai sebarang assignment pun. Jadi kalau boleh skor perfect score lah dalam semester 1 bagi tidak membebankan apabila masuk kepada semester 3. Sebab kalau you semester 1 sangat teruk dan terpaksa ambil banyak ulangan, so itu merupakan satu bebanan yang amat berat apabila you masuk semester 3. So itu yang akan menyebabkan you rasa sangat stres sewaktu belajar di semester 3. Jadi untuk bagi pelajar semester 1, kalau boleh fokus dalam belajar dan cuba untuk skor tertinggi, bakat tertinggi yang kamu boleh untuk elakkan daripada mengambil sebarang ulangan. Dan bagi para pelajar semester 2 yang sudah pun habis peperiksaan semester 1, apa pun keputusan yang terdapat di semester 1, lupakan je dan fokus pada semester 2. Sebab you masih ada masa untuk mengelakkan daripada mengambil sebarang ulangan subjek dalam semester 2 dan itu akan membebankan kamu masuk semester 3. Jadi tiap semester tu belajar dengan betul, belajar dengan tenang dan rajin untuk pastikan apabila masuk semester 3 tidak sangat beban. Janganlah sangat beban dan stres. Tu je lah. Anyway, all the best and harap kamu boleh dapat keputusan yang cemerlang dalam semester 1, 2 dan 3 dan keseluruhan. Tu je lah. All the best. Good luck. Okay, so terima kasih kepada Beckham dan Miza di atas perkongsian pada petang hari ini. So harapan kami guru-guru tingkatan 6 mengharapkan dengan suntikan tip input pada hari ini dapat memberikan semangat, memupuk rasa sayang dan cinta dengan ilmu ini untuk menamatkan pengajian di tingkatan 6 dengan jayanya dan tidak menoleh ke belakang untuk melihat diploma, untuk melihat pekerjaan yang lain, dapat fokus. Okay? So pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga anggrek di atas para anak dara pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. So dengan berakhirnya rumusan dan juga sesi jawab pada petang ini, maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, para guru, para pelajar SEM 1 dan SEM 2, SEM Sosial di atas ruang dan masa anda bersama kami untuk bersama-sama
menimba ilmu. Bukan mudah untuk kita sama-sama berkumpul di sini. Saya sangat gembira dan bersyukur dapat sama-sama kita berkongsi maklumat. So harap kita akan berjumpa di program yang lain. So jangan lupa isi link kehadiran bagi mereka yang belum lagi. So terima kasih banyak-banyak. Okay, kita, jaga SOP. So jaga diri baik-baik. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Nizam, terima kasih Cikgu Beckham. Okey. Jaga Terima kasih kesihatan juga ya Cikgu. kami. Bye-bye. Terima kasih. Okey, bye. 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 Terima kasih Beckham. Terima kasih Hamiza.